Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Norsyah Muhammad, guru sains anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 1 dengan standard kandungan 4.7 iaitu pembiakan tumbuhan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga dan mewajarkan proses pendebungaan. Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid melawat kawasan yang dipenuhi dengan flora dan fauna yang sangat cantik? Jom kita lihat video ini. Cuba murid-murid lihat betapa cantik dan indahnya bumi kita yang dihiasi dengan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Terdapat pelbagai jenis bunga-bungaan dengan pelbagai warna yang sangat cantik, mempersonakan dan mendamaikan jiwa kita. Betul tak murid-murid? Pernahkah murid-murid terfikir mengapakah tumbuhan membiak? Ya, tumbuhan membiak untuk memastikan kelangsungan spesiesnya. Tahukah murid-murid bagaimana tumbuhan membiak? Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid memerhatikan sekuntum bunga dengan teliti? Mari kita perhatikan sekuntum bunga raya. Bunga raya adalah bunga kebangsaan negara Malaysia. Jom murid-murid, kita terokai struktur dan fungsi sekuntum bunga raya dengan lebih teliti. Ini ialah tangkai yang berfungsi sebagai tempat yang melekatnya bunga pada batang. Ini ialah sepal yang berfungsi melindungi bunga pada peringkat kudu. Ini ialah ranggi yang mempunyai pelbagai warna berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Seterusnya, ini ialah ovul mempunyai gamit betina yang akan menjadi biji benih. Ini ialah ovari yang menghasilkan ovul iaitu gamit betina yang akan menjadi buah. Ini ialah stil yang berfungsi menyokong stigma. Ini pula adalah stigma yang berfungsi menerima butir-butir debunga. Ini anther berfungsi menghasilkan butir debunga yang mengandungi gamit jantan. Dan akhir sekali ialah filamen yang berfungsi menyokong supaya dapat memindahkan butir debunga. Mari kita lihat
Apakah organ pembiakan bagi bunga? Organ pembiakan betina bunga dinamakan pistil yang terdiri daripada stigma, stil dan ovari. Manakala organ pembiakan jantan bunga dinamakan stamen yang terdiri daripada anther dan filamen. Terdapat dua jenis bunga iaitu bunga bisex dan bunga unisex. Apakah bunga bisex dan bunga unisex? Bunga bisex ialah bahagian pembiakan jantan iaitu stamen dan pembiakan betina iaitu pistil dalam bunga yang sama. Bunga unisex adalah bunga yang tidak lengkap kerana hanya mengandungi stamen atau pistil sahaja. Bolehkah murid-murid berikan contoh bunga unisex yang murid-murid tahu? Bagus. Pokok betik dan pokok jagung merupakan contoh bunga unisex kerana masing-masing mempunyai bunga jantan dan bunga betina. Di samping itu, hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Sekarang, mari kita belajar tentang pendebungaan. Tahukah murid-murid apakah maksud pendebungaan? Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga daripada anther ke stigma. Terdapat dua jenis pendebungaan iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri ialah pemindahan butir debunga dari anther ke stigma bunga yang sama atau bunga yang berlainan dari pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk ialah pemindahan butir debunga dari anther ke stigma bunga pada pokok yang berbeza tetapi dari jenis yang sama. Terfikirkah murid-murid bagaimanakah butir debunga sesuatu pokok dipindahkan daripada anther ke stigma? Buat pengetahuan murid-murid, serangga, haiwan, angin dan air merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga dari anther ke stigma. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Lalu butir debunga ini dipindahkan oleh serangga dan dipindahkan ke stigma bunga. Terdapat beberapa ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh serangga atau haiwan iaitu ranggi yang besar dan berwarna-warni, mempunyai nektar, berbau harum dan mempunyai butir debunga yang kasar dan melekit. Bagaimanakah keadaan butir debunga yang didebungakan oleh angin? Biasanya, butir debunga ini ringan akan ditiup oleh angin dan akan sampai ke stigma bunga. Justru, terdapat beberapa ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin seperti bunga biasanya berwarna putih atau pudar, tidak mempunyai nektar, tiada bau, butir debunganya yang lebih banyak, kecil, licin dan ringan, stigma yang panjang dan berbulu, serta filamen dan stil yang panjang. Tahukah murid-murid, pendebungaan manakah yang mempunyai banyak kebaikan atau kelebihan? Adakah pendebungaan sendiri atau pendebungaan kacuk? Ya, sebenarnya pendebungaan kacuk mempunyai lebih banyak kelebihan berbanding pendebungaan sendiri. Mari kita lihat apakah kelebihan pendebungaan kacuk berbanding pendebungaan sendiri. Yang pertama, hasil pendebungaan kacuk menyebabkan tanaman mempunyai varieti baharu. Sebagai contoh, apabila kita kacukkan bunga ros putih dan bunga ros merah jambu, maka kita akan dapat bunga ros yang berwarna campuran putih dan merah jambu. Kelebihan yang kedua ialah pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak atau penyakit. Kelebihan pendebungaan kacuk yang ketiga ialah pokok akan menjadi lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Seterusnya,
Biji benih yang dihasilkan dari pendebungaan kacuk adalah lebih bermutu dan lebih berkualiti. Di Malaysia, pendebungaan kacuk dalam industri pertanian sedang pesat membangun. Teknik ini digunakan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan lebih berkualiti. Agensi yang terlibat dalam menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian di Malaysia ialah Institut Penyelidikan dan Pertanian Malaysia, iaitu MARDI, dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, iaitu MPOB. Murid-murid yang cikgu kasihi, sebenarnya terdapat pelbagai inovasi dari pendebungaan kacuk dalam pertanian di Malaysia. Sebagai contoh, ialah dengan mengacukkan buah kelapa sawit jenis Dura dan jenis Versifera untuk mendapatkan buah kelapa sawit jenis Tenera. Kelapa sawit jenis Tenera mempunyai buah yang lebih banyak, isinya lebih tebal dan tempurung yang lebih nipis. Oleh itu, minyak kelapa sawit yang lebih banyak dan lebih berkualiti dapat dihasilkan. Seterusnya, untuk menghasilkan buah betik yang lebih baik dan lebih berkualiti ialah dengan mengacukkan betik Subang 6 dengan betik Sunrise Solo untuk menghasilkan betik Exotica. Betik Exotica mempunyai buah yang lebih manis, isi yang lebih tebal dan biji yang sedikit. Antara contoh lain pendebungaan kacuk ialah dengan mengacukkan jagung manis Taiwan dengan jagung manis Meksiko untuk mendapatkan jagung mas madu. Jagung mas madu mempunyai buah yang lebih manis dan lebih sedap di samping mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan kemarau. Contoh terakhir, pendebungaan kacuk yang ingin cikgu bincangkan di sini ialah dengan mengacukkan beras jenis Siam 29 dengan beras jenis Pebifum untuk mendapatkan beras malinja. Kelebihan beras malinja ialah buahnya lebih banyak dan berkualiti, masak dengan lebih cepat dan mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang tinggi. Sekarang, cikgu ingin menguji kepengetahuan murid-murid dengan menjawab soalan berikut. Soalan pertama. Raja di bawah menunjukkan satu cara pendebungaan. Nyatakan jenis pendebungaan ini. Markah yang diperuntukkan ialah satu markah. Dalam soalan ini, kata tugas ialah nyatakan. Ini bermaksud murid-murid hanya memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut. Seterusnya, kata kunci soalan ini ialah jenis pendebungaan pada raja yang ditunjukkan. Oleh itu, jawapan kita ialah pendebungaan kacuk. Soalan yang kedua ialah Pak Mail ialah seorang pekebun. Dia menanam belimbing dan menternak lebah di kebun secara komersial. Selain daripada menghasilkan madu, apakah sumbangan lain lebah kepada pekebun tersebut? Markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Ini bermaksud murid-murid perlu menyediakan 2 poin untuk 2 markah. Kata tugas dalam soalan ini ialah terangkan. Ini bermaksud murid perlu menyatakan fakta dengan sokongan. Seterusnya, kata kunci dalam soalan ini ialah sumbangan lebah selain menghasilkan madu. Oleh itu, fakta bagi jawapan ini ialah lebah merupakan ejen pendebungaan. Ini merupakan satu markah. Dan penerangannya ialah fungsi lebah sebagai ejen pendebungaan adalah markah yang kedua. Oleh itu, jawapannya ialah lebah adalah ejen pendebungaan yang berperanan untuk memindahkan butir debunga dari enter ke stigma bunga. Baiklah murid-murid, cikgu harap perbincangan kita pada hari ini sangat bermanfaat. Setakat ini dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi di lain masa. Selamat belajar. Bye.